sejahtera kepada semua. Ini adalah ulang kaji penciptaan akhir untuk garam. Bolehlah buat ulang kaji bersama dengan saya. Sebenarnya bab ini sangat senang. Kalau dia tengok buat nota ringkas untuk ulang kaji yang terakhir ni sebenarnya tak sampai 10 minit kita dah boleh siap untuk satu bab punya nota. Yang penting ikut saja. Saya cuba buat di sini So kita ada jenis garam. Kita ada jenis garam. Saya susun menjadi ada nitrat, ada klorida, ada sulfat dan ada karbonat. Lepas tu kita buat larut dengan tak larut. Sini larut, sini tak larut. Untuk garam yang larut, saya guna warna biru. Warna biru. Semua nitrat dia larut. Semua klorida dia larut. Semua sulfat dia larut. Yang ini 3 aja yang kita perlu hafal, amonium, natrium dengan kalium. Iaitu yang selalu kita buat ion anak. Natrium dengan kalium. Kita buat aja. Yang tak larut saya guna warna merah. Sini tiada. Yang tak larut untuk klorida ada plumbum Cl2, argentum klorida dan mercury klorida. Cuba ingatkan nama dia jugalah, ejaan nama dia. Untuk sulfat kita ada PbSO4, barium sulfat BaSO4, calcium sulfat CaSO4 dan semua karbonat. Semua karbonat. Nampak? Senang aja kan? Kita buat aja. Lepas tu daripada yang ni hafal aja. Sebenarnya apa yang kita boleh hafal, kita just hafal 10 benda aja yang saya cakap. Kita hafal garam yang tak larut. Lepas tu kita hafal yang ni. Yang larut, semua larut. Lepas tu kita kumpulkan dia dalam 3 bentuk. Saya guna warna hijau. 3 kumpulan. Saya kumpulkan dia dalam 3 kumpulan. Yang ini atas ni kumpulan 1. Bawah ni kumpulan 2. Yang tepi ni saya buat ni adalah kumpulan 3. So kita ada 3 kumpulan. Yang ini disebabkan dia larut. Larut. Contohnya magnesium sulfat, zinc sulfat. Contoh ya. Saya guna warna lain pula. So, cara penyediaan garam. Ini adalah cara penyediaan garam. Kita gunakan panaskan asid. Lepas tu kita letak serbuk. Tengok apa oksida campur dengan asid apa yang awak nak guna. Contoh kalau kita nak magnesium sulfat, gunalah magnesium oksida, asid sulfurik. Kalau kita nak zinc nitrat, gunalah zinc oksida, asid nitrit dan seterusnya. Itu cara satu kumpulan. Yang ini pula kumpulan karbonat yang ni kita akan guna cara dia macam ni. Tak cantik. Buat cantik. Untuk sendiri aja guna So alkali letak di bawah, biasanya OH. Yang atas adalah asid, biasanya adalah H. Tengok garam apa yang kita nak guna. Contohnya kalau kita nak garam natrium klorida, gunalah asid hidroklorik dengan natrium hidroksida. Inilah cara penitratan untuk garam-garam 3 ni saja. Untuk kumpulan ketiga kita akan guna konsep garam tak terlarutkan. Kita akan guna penguraian kanda 2. Penguraian kanda 2. Kena tahu nama dia lah. Kadang-kadang soalan tanya ini adalah peneutralan. Kaedah dia adalah penitratan. Ini pun sama, masih lagi peneutralan. Penguraian kanda 2. Contohnya, 2 lah garam yang dia selalu tanya. Contohnya dia tanya argentum klorida. Pecahkan jadi macam ni. Argentum tambah klorida menghasilkan argentum klorida yang kita nak. So, apa yang kita nak masukkan? Carilah garam yang larut. Garam larut adalah yang warna biru, nitrat sentiasa larut. Natrium, amonium, kalium sentiasa larut. So, kita dapatlah NaNO3. Contoh lagi yang kedua. Kalau kita ada barium sulfat. Ini soalan popular lah. So, nak cari barium sulfat, kita samalah letak barium di depan. Tambah apa lagi? Sulfat. Menghasilkan barium sulfat. Lagi. Tambah lagi apa dia? So kita gunalah garam yang larut. Apa dia? Nitrat. Nitrat charge negatif. So kita ni darab 2, sini darab 2. Maka 2 natrium nitrat. Senang. So di sini kita dah belajar larut dengan tak larut dengan 3 kaedah penyediaan. So bagaimana kita buat eksperimen dia? Senang ajalah. Guna ni tambah
dapatlah mendakan putih. Mendakan putih. So kalau nak tulis esei pun tulislah sukat tuang berapa isi badu, sukat dan tuang berapa isi badu, lepas tu campurkan kedua-dua, turaskan dah dapat. Okey, ini dah kita dah belajar separuh. Okey, nota untuk bab ini. Okey, seterusnya kita kena tengok warna. Okey, warna sebenarnya dalam bab ini tak banyak warna Yang selalu ditanya adalah plumbum oksida. Saya tulis plumbum 2 oksida, ini yang selalu tanya. VS zinc oksida. Zinc oksida. Dan lagi satu adalah kuprum 2 oksida. Kalau semua ikut cara dia memang sangat senang. Okey, plumbum 2 oksida bermula dengan plumbum P kan. Saya tulis dia warna perang semasa panas, lepas tu semasa sejuk dia jadi kuning. P juga panas. Okey, panas dia perang. Okey, zinc pula dia lain. Zinc adalah ada perkataan K, betul? K. So, masa panas, dia adalah kuning. Masa sejuk, dia adalah putih. Okay, kuprum 2 oksida, ini warna dia memang hitam. Inilah 3 logam yang selalu diberi tanya dalam soalan. Okay, dia kata ada satu sebatian oksida apabila panas, warna perang, sejuk warna kuning. Selalu kita tak dapat nak teka kan, plumbum atau zinc. So, kalau kita dah hafal, perang, P adalah plumbum. Kuning, K adalah zinc, bermula dengan K, bukan berakhir dengan K. Yang selalu kita ini, yang kata ada sebut hitam, memang kuprum 2 oksida. So, kita dah habis. Lagi apa lagi? Okey, ujian pengesahan. Ini yang ramai kata susah, sebenarnya senang saja. Ujian pengesahan anion. So, seperti saya cakap, kita ada berapa anion? Kita ada 4 kan? Okey, nitrat, klorida, sulfat dan lagi karbonat. Okey, so cuba buat macam saya buat aja, senang aja. Okey, yang pertama, tambah asid sulfurik cair. Ferrum 2 sulfat. Asid sulfurik pekat. Okey, 1 2 3 4, lepas tu cincin perang. Dah dapat senang aja. Lepas tu kedua, klorida. Klorida kita guna konsep apa? Ingat aja, klorida tulis aja, garam tak terlalukan, argentum klorida. So kita letak asid nitrik. Ingat aja, senang guna asid nitrik sebab kita akan guna argentum nitrat. Lepas tu dapatlah mendakan putih. Dah habis. Mendakan putih ni lah argentum klorida. Itu yang kita hafal. Lagi apa? Sulfat. Sulfat pun sama, kita gunakan asid nitrik. Sebab sulfat selalu kita ingat apa? Barium sulfat kan, garam tak terlalukan. So kita guna lagi barium nitrat. So dapatlah mendakan putih. Apa nama dia? Mendakan putih ni barium sulfat. Maka kita kata ion sulfat disahkan hadir. Dan yang terakhir adalah garam karbonat. Karbonat ni lagi senang. Letaklah apa-apa asid, nak senang, letak balik asid nitrik. Lepas tu gunakan air kapur. Lepas tu air kapur mengeruh. Okey, menjadi keruh, mengeruh, semua boleh. So ion karbonat disahkan hadir. So kalau kita sini kita boleh bina ayat. Kalau soalan tanya dalam objektif, kita pilih jawapan. Kalau soalan tanya dalam struktur 3 markah, kita tulislah ayat kita. Sukat dan tuang larutan garam klorida ke dalam tabung uji. Okay, titiskan beberapa titis asid nitrik, masukkan beberapa titis argentum nitrat, maka mendakan putih terbentuk. Ion klorida disahkan hadir. Ion klorida disahkan hadir. Dapatlah markah yang ketiga atau keempat atau kelima ikut soalan. Disahkan hadir. Dah habislah untuk ujian pengesahan ion. Okey, nitrat saja perlu tengok sampai cincin perang. Okey, klorida dengan sulfat kita guna garam tak terlalukan, kita hafal argentum, barium, karbonat, dah senanglah, letak asid aja, guna air kapur. Kejap aja kan? Yang terakhir yang selalu kita buat adalah ujian pengesahan cation. Pengesahan cation. Saya dah terangkan dalam video yang pertama, dalam garam tu, saya panggil dia sebagai 4G4 tick, garam 4 tick. So, guna sahaja simbol ni. Saya guna sahaja simbol ni. Supaya saya senang untuk saya ingat
Saya seramai pelajar yang saya dah cuba pun kata senang untuk kita ingat. Okey, apa tu? Tik saja kita tik. Magnesium yang tajam ni 2. Zinc ada 4. Okey, plumbum ada 3 tik. Lepas tu ini ada 3 tik. Okey, apa yang kita nak tik tu kat sana adalah kita bina ayat daripada gambar raja. Sini natrium hidroksida, sini amonia. So, kita tik di atas tu maksudnya ada mendakan putih, bawahnya tak larut. Ini mendakan putih, tak larut. So, kita boleh kata apa? Mendakan putih terbentuk tetapi tidak larut dalam natrium hidroksida. Ini mendakan putih terbentuk tapi tidak larut dalam larutan amonia berlebihan. Kita boleh bina ayat daripada gambar raja. Okay? So, saya cuba buatkan. Kita tulis ayat. Kalau ayat yang panjang, ayat pertama kita boleh cakap apa? Mendakan putih terbentuk. Okay? Mendakan putih terbentuk tetapi tidak larut dalam berlebihan. Larut tidak dalam apa? NaOH berlebihan. So, kita tahulah siapa dia. Okey, yang pula sebelah sini adalah samalah NaOH, ini adalah NH3. Ini adalah mendakan putih, dia larut. Mendakan putih, larut. Sebenarnya guna tik saja kita dah boleh bina jawapan. Okey, untuk plumbum macam tadi saya cakap, plumbum dengan aluminium sebab dia bentuk dia segitiga. Saya gunakan 3 tik. 1, 2, 3. Ini pun 1, 2, 3 supaya belajar boleh hafal dengan cepat. Yang selebihnya nak conteng-conteng. Okey, ada tik tu maksudnya ada menekan putih, bawah larut. Yang ini ada menekan putih, bawahnya tak larut. Okey, tidak larut. Yang ini pula NaOH dengan NH3. Sama juga menekan putih, dia larut. Menekan putih, dia tidak larut. Saya bagi contoh soalan. Okey, kalau dia kata ada menekan putih, mendakan putih. Okey. Dan larut dalam perlebihan. Dan larut dalam larutan amonia perlebihan. So, di sini saya tengok daripada perkataan kita nak bina. Okey, mendakan putih. Basuh dalam amonia. So, kalau saya ada ni, amonia di sini ada tik dan dia larut. Okey. So, siapa yang ada 2 tik di sebelah kanan? Kita tengok balik. Kalau lupa, lukis balik. Magnesium, zinc, plumbum, aluminium. Kita buat tik dia. Magnesium 2 tik je atas. Zinc kan 4 tik. Plumbum 3 tik. Betul. Aluminium pun 3 tik. So, siapa 2 tik di sebelah kanan? Dalam sini kita nampak hanya ion zinc sahaja. Maka jawapan kita yang ada adalah ion zinc sahaja. Okay, natrium hidroksida di sebelah kiri. Lepas tu amonia di sebelah kanan. Guna cara 4 tik ini senang untuk kita bina ayat sendiri. Saya cadangkan belajar saya jangan hafal ayat. Kita hafal bentuk. Lepas tu kita tik sendiri dan bina ayat sendiri. Tak ada terkeliru. Maka kalau awak guna 10 minit, ikut cara saya buat ulang kaji, saya rasa tak ada masalah untuk soalan objektif, soalan struktur dan soalan esei untuk bab garam. Harap yang ini boleh dapat membantu anda untuk berulang kaji masa yang terakhir untuk garam. Okey, ingat boleh rujuk, guna 10 minit, ambil kertas, kita conteng, sekurang-kurangnya boleh membantu anda ingat. Saya cadangkan belajar saya, hafal jadual ini, masuk dalam dewan peperiksaan, kita tulis keluar balik jadual ini. Larut tak larut, guna cara mana satu, dah selesai. Yang ujian pengesahan anion, dah. Belajar saya dah memang dah hafal. Okey, senang. Sebab dah hafal garam tak terlarutkan kan. So, dia sudah tahu. So, dia hanya hafal cincin perang sahaja. Okey, yang ujian pengesahan cation, belajar saya semua sudah hafal 4 tik ini. Maka, kita tengok soalan, kita buat tik semula. Lepas tu, kita bandingkan tik ini. Tak guna pun 1 minit untuk kita cari jawapan. Okey, sekian. Terima kasih.